Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, pengurusan mental dan emosi. 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian. Okey, apa yang kita nak tengok hari ini ialah 3.1.2 menjelaskan punca penyakit mental. Okey, jom kita tengok punca-punca penyakit mental. Punca yang pertama ialah gangguan bahan kimia dalam otak. Okey, apabila bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik, akan terjadi gejala penyakit mental. Okey, contoh dia. Contohnya, skizofrenia yang semalam kita tengok dah. Skizofrenia penghasilan dopamin secara berlebihan. Okey, yang kedua, contoh yang kedua ialah kemurungan. Kemurungan paras serotonin terlalu rendah. Kemudian yang ketiga, mania. Paras serotonin meningkat secara melampau. Maksudnya kalau paras serotonin ini terlalu rendah akan menyebabkan kemurungan. Kalau paras serotonin meningkat secara melampau akan menyebabkan mania. Kemudian yang keempat, kebimbangan. Terdapat gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenaline. Kemudian punca yang kedua ialah jangkitan virus. Okey, pakar perubatan dari Johns Hopkins Medicine di Baltimore dan Shepherd Blood Health System menemukan bukti yang menghubungkan bahawa skizofrenia ni dengan virus Epstein-Barr adalah jenis virus yang menyebabkan infeksi mononukleosis ataupun demam kelenjar. Okey, demam kelenjar ataupun infeksi mononukleosis ni akan menyebabkan jangkitan virus yang boleh menjadi punca kepada penyakit mental. Okey, punca yang seterusnya iaitu punca yang ketiga. Punca yang ketiga ialah mempunyai sejarah hidup yang sukar. Maksudnya dia ada pengalaman, ada sejarah hidup yang susah untuk dia lalui. Okay, sebagai contoh, mengalami proses kelahiran yang sukar, kehilangan ibu bapa semasa kecil, tak kisahlah antara kematian ataupun perceraian yang boleh menyebabkan seseorang tu merasakan kehidupan dia terlalu sukar untuk dilalui. Kemudian terlalu banyak mengalami cabaran hidup yang sukar, penderitaan emosi, fizikal dan seksual. Okay, sebenarnya kes-kes macam ni akan menyebabkan seseorang tu akan Kemudian punca yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Okey, dalam ahli keluarga ni, dalam ahli keluarga pesakit tu ada sejarah penyakit mental. Maksudnya kalau kita ada sejarah ahli keluarga yang mempunyai penyakit mental, dia akan berisiko lebih tinggi berbanding dengan populasi yang tak ada sejarah penyakit mental ataupun gangguan mental ni. Okey, seterusnya faktor kemiskinan dan kegagalan akademik. Okey, ada juga pesakit mental ni dia gangguan mental dia sebenarnya berpunca daripada faktor kemiskinan dan kegagalan akademik. Okey, kat sini disebabkan kemiskinan, kegagalan akademik, tiada kemudahan asas atau keganasan dalam masyarakat boleh meningkatkan masalah penyakit mental. Okey, punca yang terakhir, penyalahgunaan dadah. Okey, sebenarnya penyalahgunaan dadah ataupun faktor dadah dan beralkohol ni juga boleh menyebabkan seseorang tu mengalami
penyakit mental, maksudnya dia akan alami halusinasi. Dan maksudnya halusinasi tu dia akan berbual, bersembang dengan suara gaib, suara yang sebenarnya tak mempunyai jasadnya pun. Dia duduk seorang-seorang tu, dia akan dengar suara berhalusinasi dalam diri dia. Dan delusi selain berkelakuan ganas sehingga bertindak di luar kawalan. Bertindak di luar kawalan ni seperti cubaan bunuh diri, ugutan bunuh diri dan mencederakan diri sendiri. Okey, itu sahaja kelas kita untuk minggu ni. Jadi kita dah tengok dah punca-punca penyakit mental. Kita ada